Wallahu alam, dalam satu hadis Nabi kata, kita pegang 4 perkara ni tuan-tuan. Nabi kata, ya ayuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil laili wan nasun niyam, tadkhulul jannata bis salam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dalam riwayat yang lain daripada Allah ibn Salam, yang saya baca kat ini daripada Abu Hurairah, Nabi SAW sebut 4 inspirasi yang kita nak ambil pada malam ini. Di tengah-tengah cahaya yang kita nak hidupkan dalam kegelapan, 4 perkara ni jangan tinggal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Hadis kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وزوجته أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Yang saya muliakan saudara pengerusi majlis, pengerusi masjid, seluruh tangkuas pengerusi surau, seluruh tangkuasa surau, para imam, para bilal, muslimin dan muslimat, para asatizah, para guru, para habaib, ibu ayah, tuan-tuan, perempuan yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah nikmat kurnia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam yang cukup berbahagia ini dalam bulan Rabiul Awal, kita dikumpulkan dalam suasana yang cukup indah, dikumpulkan dalam suasana yang cukup barakah,
dihimpunkan dengan segala kebaikan dan rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung dan bersyukurlah kita tatkala ketika ini mungkin ramai yang sedang sibuk dengan segala macam urusan, namun kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan diri kita dalam majlis ilmu dan kemudian untuk melengkapkan solat fardu maghrib dan isyak secara berjamaah. Alhamdulillah, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Kuasa Surau, khususnya pengerusi yang menjemput dan juga sudi untuk mengambil ruang dan kesempatan yang ada pada malam ini untuk sama-sama kita berkongsi dalam ruang kesempatan bulan Rabiul Awal untuk kita meraihkan Maulidur Rasul 1446 Hijrah, yang mana pada malam ini diberikan tajuk kepada kita iaitu cahaya di tengah kegelapan, inspirasi dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma hari ni hari kerja tak? Jadi mana yang ada ialah ustaz, kata dia. Jadi insya-Allah tak ada masalah. Sebab zaman sekarang ni yang pentingnya bukan yang orang kata fizikal, yang online tu pun. Macam orang meniaga lah. Meniaga hari ni, meniaga online lagi maju. Contoh kan. Jadi macam ceramah pun, ceramah online lagi ramai tengok tu. Tapi tak ada masalah, sikit ke ramai ke, ilmu ni bukan lihat pada jumlah kuantiti tetapi pada kualiti yang menyampaikan dan juga yang mengamalkan. Jadi insya-Allah moga-moga kita mengambil kesempatan yang ada lebih-lebih lagi dalam bulan Rabiul Awal. Jadi sebelum kita mulakan, kebetulanlah kita ni ceramah perdana Maulidur Rasul. Jadi insya-Allah sama-sama kita ambil sedikit peluang untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, semangat sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala merezekikan kita pada bulan Rabiul Awal ini untuk sama-sama kita berkongsi satu peluang untuk memperingati junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada penawar yang boleh dijadikan sebagai penawar. Tidak ada ubat yang boleh dijadikan sebagai ubat. Tidak ada madu yang lebih manisnya daripada madu ini, iaitu tatkala kita memikirkan dan tatkala kita mengenangkan kembali sirah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu sirah yang panjang dalam ruang umur yang sangat singkat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 63 tahun, Nabi telah menghembuskan nafasnya yang terakhir, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar tatkala mendengar kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terlihat di hadapan itu sahabat-sahabat yang agak kurang waras, hilang akalnya akibat daripada tidak dapat menerima secara terang ketika itu kewafatan Rasulullah. Maka Abu Bakar pun terus mengangkat dirinya di hadapan khalayak awam, dan Abu Bakar menyebutkan man kana ya'budu Muhammad kana mat. Sesungguhnya siapa yang menyembah Muhammad, kana Muhammadun mat. Sesungguhnya Muhammad itu telah mati. Man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah, maka Allahu hayyun la yamut. Allah itu hidup dan tidak mati. Maka walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat sekitar 1000 tahun yang lepas,
namun legasi perjuangan dan sunnah Nabi SAW itu masih lagi berterusan. Maka sebab itu kalau kita melihat bagaimana dalam tajuk ini cahaya di tengah kegelapan, yang mana hari ini kita dapat lihat sama-sama ibu ayah tuan-tuan rahmati Allah, kita berada di zaman gelap kembali. Kalau kita tengok dalam tamadun Islam, dia ada zaman Renaissance, zaman gelap, zaman kebangkitan, zaman kehancuran dan sebagainya. Namun kalau kita lihat dalam sudut yang lebih spiritual, pada ketika ini kita dapat faham bahawa inilah zaman yang penuh menakutkan dan zaman kegelapan. Zaman yang kita straight to the point, zaman munculnya Ruwaibidah. Yuhallilul harama yuharrimul halal. Zaman tatkala orang nampak benda yang halal itu haram, yang benda haram itu halal. Zaman orang menyesatkan perkara yang benar dan membenarkan perkara yang sesat. Dan inilah zaman yang cukup menakutkan. Dan zaman ketika ini, zaman yang kita tidak dapat bezakan yang mana hak, iaitu benar, dan yang mana fitnah, ujian. Ini paling kita takut. Hak dan batil ni dapat kita beza, yang mana betul, mana salah. Itu faham sebab bila dalam fiqahnya, bila kita hidup dalam suasana dah sampai tahap mumayyiz, sebelum baligh, maka itu kita dah boleh beza mana yang betul, mana yang salah. Tapi dalam ujian akhir zaman ini, fitnah akhir zaman, kita tak boleh beza mana yang hak, mana yang fitnah, mana yang ujian. Itu menakutkan. Kalau tengok dalam berita hari ini, yang mana baru-baru ni lah kan, tersebar bagaimana ada satu kelompok yang mana ianya dah bertapak dalam negara kita dah lama. Pecahan daripada kumpulan-kumpulan yang terdahulu. Akhir hari ini bila dilakukan serbuan di tempat itu setelah diviralkan, rupanya proses perhambaan kanak-kanak ni bermula lama. Dan hari ini dalam serbuan tersebut polis dapat jumpa lebih kurang dalam 400 orang kanak-kanak bermula daripada 7 bulan sampai 17 tahun. Perhambaan kanak-kanak, amang seksual dan juga penganiayaan kepada kanak-kanak. Kita nampak bendanya tak nampak salah sebab operasinya nampak jelas. Operasinya ada kedai, ada ekonomi, ada kumpulan. Dan bukan saja di Malaysia, bahkan di seluruh negara, seluruh dunia. Tapi ini yang kita nampak contoh. Dan begitulah hari ini tuan-tuan kan, bila kita sebut tentang zaman gelap, zaman gelap ini satu zaman yang tak boleh untuk kita rungkaikan, cerahkan dengan fahaman kita semata-mata. Akal tak boleh nak nampak, akal tak boleh nak digestkan mana satu yang kita boleh ambil, mana satu yang perlu untuk kita tolak. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, bila Nabi sebut di akhir zaman ini yang selamat itu dengan mereka yang banyak amalannya. Contohnya macam Nabi ajar, benda semua kita dah tahu lah. Al-Kahfi, 10 awal, 10 akhir. Orang yang banyak solat malam. Orang yang banyak subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itulah makanannya. Mana yang akhir zaman ni yang paling baik ni adalah orang yang paling banyak amal. Orang yang memang hidup dia beramal, dalam masa yang sama dia tidak meninggalkan dunia dan dia mengejar akhirat. Nah, sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, inilah munculnya Nabi SAW. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah Nabi itu diutuskan kecuali menjadi rahmat, menjadi sebagai pembantu kita. Siapa lagi nak bantu kita hari akhirat esok? Pangkat kita tak boleh bantu kita. Betul tak bang? Harta kita yang banyak, tuan-tuan kumpul harta dekat dunia pun tak boleh bantu. Tanya orang yang kaya raya ni, nak minta dia keluar duit pun kadang-kadang susah. Tak semua. Tapi bagi mereka yang banyak duit, mereka yang banyak harta, dia rasa berat dengan nak mengeluarkan harta itu tadi. Sama ada untuk sedekah ataupun untuk keperluan diri dia. Dia jadi terikat dengan duit tadi sebab dia takut duit dia habis. Sama ada apa lagi yang boleh jaga kita? Nama, populariti tak? Lebih-lebih zaman sekarang orang yang paling glamour, paling mudah untuk kena kecam. Paling mudah dapat masalah mental. Betul tak? Zaman dulu kalau famous jadi popular, seronok. Sebab kalau orang nak kecam kita, dia kena tulis surat, letak stamp. Lepas 2 minggu baru sampai kecaman tu. Lepas tu kita boleh balas balik lepas sebulan sampai balik. Jadi lambat proses kecam. Hari ni tak ada. Masak sikit kan. Kemudian letak bawah.
Buat baik pun orang nampak salah, buat buruk dah tentu orang bagi salah. Mana kata tuan-tuan, apa je yang boleh jaga kita? Nama tak boleh, pangkat tak boleh, harta tak boleh, jawatan tak boleh, keluarga lagi tak boleh. Yang boleh menyelamatkan kita esok di akhir zaman dan tatkala kita berada di mahsyar adalah syafaat daripada Nabi SAW. Sebab itu Nabi diberikan syafaatil uzma. Syafaat yang paling tinggi darjahnya. Syafaat ni kalau kita tengok dalam kitab Tauhid, Imam Ghazali karang, Imam Al-Laqani karang. Syafaat ni dah ada banyak tingkat dia. Daripada bawah, manusia biasa boleh mensyafaatkan orang. Sehinggalah Nabi SAW di peringkat paling tinggi syafaatil uzma. Maksudnya syafaatil uzma, satu doa yang Allah berikan kepada seluruh para Nabi. Yang mana Nabi-Nabi tersebut, kalau dia doakan baik ke, buruk ke, doa itu pasti wajib Allah Ta'ala mustajabkan. Akan tetapi Nabi tak pernah guna pun kesempatan doa ini. Tatkala 63 tahun umur Nabi, Nabi nak guna doa ini sewaktu kita semua umat Nabi berkumpul di padang mahsyar. Nabi nak semak dulu seorang-seorang umat Nabi, barulah doa itu diperkenankan dan dilafazkan depan Allah Azza wa Jalla. Benda ni Nabi dah sebut dalam hadis, nak bagi tahu kepada kita. Namun dalam syarat keadaannya, kita kena sama-sama untuk menjadi umat Nabi yang betul-betul original, bukan yang fake. Dulu fake, zaman sekarang ditambah munafik. Kan? Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, hari ni kita nak lihat. Sebab itu bagaimana dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Ahzab ayat 21, tak ada contoh yang lain kan kita sebutkan tadi. Maka contoh yang terbaik daripada Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sesungguhnya tak ada contoh teladan yang lebih baik untuk kamu ikut kecuali daripada apa yang Nabi contohkan, apa yang Nabi utamakan. Mana Nabi contoh kepada kita bermula Nabi bangkit tidur sampai Nabi tidur balik. Semua ni dirangkumkan supaya kita ikut. Sebab itu tuan-tuan, belajar pasal Nabi SAW ni dia nikmat, dia ajaib. Iaitu ketika zaman Turki Uthmaniyah. Turki Uthmaniyah ni adalah satu empire Islam yang paling lama dalam sejarah empire Islam yang ada. Sejak daripada zaman sahabat, Abu Bakar, Khulafa Ar-Rasyidin, sampai Ali, kemudian Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian Fatimiyah, Ayyubiyah, Uthmaniyah, Turki Uthmaniyah paling lama. Dan hari ni kesan Turki Uthmaniyah ni bukan saja di Konstantinopel ataupun Istanbul, bahkan di seluruh dunia ada kesan Uthmaniyah. Itu kalau kita tengok masjid kita lah, binaan masjid, kita tengok binaan surau, dia pada kubah. Kalau nak tahu masjid dan surau dekat negara kita ni yang asalnya ribuan tahun lah, ratusan tahun, dia jenis masjid dan surau yang ada tiga level. Perasan tak kalau kita pergi kampung, bumbung dia ada 3. First, second, medium, and then atas tu dia macam piramid sikit. Dia dekat Pahang, Perak ada lagi. Masjid-masjid lama yang dia ada 3 bahagian. 1, 2, 3. Ini masjid tradisional orang dulu lah. Dia ada sebab. Yang bawah sekali, iman, Islam, ihsan. Ada sebab. Dia macam butang kita lah. Jadi, itu asal daripada ketemadunan dan juga dalam sejarah Islam yang dulu. Bila pengaruh Uthmaniyah datang, kita nampak suasana dah berubah pada pembinaan dalam bentuk adanya pembinaan kubah. Kubah kan, yang bulat tu, macam Masjid Shah Alam. Kubah-kubah yang ada tu, hatta beberapa negara-negara di luar pun, dalam pembinaan mereka terpengaruh dengan pembinaan Turki Uthmaniyah. Jadi bila kita tengok Turki Uthmaniyah ni, pembinaan Uthmaniyah ni cukup hebat. Itu kalau saya tengok banyak tempat, hatta kalau kita pergi ke Cordoba. Cordoba ni di Spanyol lah. Dia ada istana dekat Cordoba tu kan. Apa nama istana ni? Lupa nak ambil gambar, lepas tu letak kat Facebook. Ada gambar dia. Istana Cordoba tu,
Dekat Cordoba tu ada istana Cordoba. Dalam istana tersebut, dia dah tukar lah. Sebab dalam sejarah, berubah-ubah kerajaan dan sebagainya, bertukar-tukar. Bila kita masuk dalam tu, ada beberapa part istana tu yang dia tak tukar. Dia masih kekal lagi. Contohnya dekat bahagian mimbar, bahagian dinding. Sebab dia besar tau, dia contoh macam dewan besar. Hujung sana ada tempat gereja, hujung sini dia tempat gereja zaman Kristian sekitar tahun, zaman Kristian sekitar tahun. Tapi ada juga bahagian-bahagian sudut-sudut yang masih lagi ada Allah Muhammad tulisan Quran. Bila kita tengok, rupanya kenapa diorang tak cabut? Yang bahagian lain diorang cabut. Sebab bahagian-bahagian yang tak cabut tu, yang pertama adalah marmar-marmar ataupun tinggalan-tinggalan yang paling mahal dan paling bernilai sampai ke hari ini. Batu-batu yang dia pilih untuk dijadikan corak-corak dalam istana dan masjid di situ adalah corak yang paling mahal di zaman itu, sampai hari ini masih lagi mahal. Lebih mahal daripada emas dan perak. Ini depa yang cerita kat saya lah, wallahualam. Kalau tuan-tuan nak tahu betul ke tidak, tuan-tuan kenalah pergi ke Sepanyol tu kan. Pergilah ke istana Cordoba tu, Masjid Cordoba ada satu jambatan, pergi kat situ. Jadi bila kita masuk, dan ada juga pengaruh-pengaruh Uthmaniyah yang masuk ke sana. Jadi Uthmaniyah ni bukan saja hebat dari segi politik, dia ekonomi, dia pengaruh binaan semua hebat. Dan satu benda yang lagi hebat dalam kerajaan Uthmaniyah ni adalah dia mengajarkan 2 kitab besar tentang hayat Nabi SAW. Wajib kita ni paling kat rumah ni kena ada kitab ni. Kalau tak ada pun pergi kat YouTube, pergi belajar sikit-sikit. Cari kitab ni, pergi belajar, cari tok guru kita ramai lah yang mengajar kitab ini. Yang pertama, kitab yang sangat masyhur tentang kehidupan Nabi SAW, kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah, satu kitab yang diilhamkan, satu kitab yang menggambarkan bermula daripada ciptaan Nabi, daripada zahir penciptaan Nabi sampailah kepada akhlak Rasulullah. Yang kedua, kitab Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa, karangan dan tafsiran Imam An-Nabahani. Banyaklah, tapi 2 kitab ini, siapa yang boleh mengajar dekat Turki Uthmaniyah, zaman Turki tu, sebab orang Turki dia bukan orang Arab. Lepas tu dia ada pertikaian sikit lah. Kenapa Turki pula bangsa Turk? Bangsa Turk ni nak kena jaga khilafah. Patutnya orang Arab yang kena jaga, sebab British dah mula basuhkan cita rasa kebangsaan, keakuan. Engkau orang Arab, engkau lagi bagus. Orang Turki, orang Arab. Jadi dia dah mula berpuak-puak, berpecah-pecah. Itulah antara punca dan kejatuhan Uthmaniyah. Tapi kita nak balik yang hebatnya Uthmaniyah, dia bagi jawatan yang besar, dia bagi kedudukan yang besar, keistimewaan yang banyak kepada mereka yang boleh mengajarkan 2 kitab ini. Dan kitab-kitab ini diajarkan kepada seluruh kawasan-kawasan rumah. Tok-tok guru ini dibayar oleh kerajaan ketika itu untuk pergi ke rumah-rumah mengajar kitab ini. Satu, sebab kitab ini dalam bahasa Arab, dia mesti orang yang mahir bahasa Arab dan boleh menterjemah dalam bahasa Turki. Jadi pada ketika itu, anak-anak yang lahir dah di brainwash, dah dicuci otaknya untuk mencintai Nabi SAW. Sehingga kan bila sebut saja nama Nabi SAW, tangan kanan akan letak pada dada kiri, tangan kanan akan letak pada jantung ni. Bila cakap-cakap, ada orang cakap Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli ala Muhammad. Daripada budak-budak kecil sampai ke orang tua, dia dah jadi adat. Macam berkesan tutup hidung. Kalau tak tutup hidung, buang itu tu macam kau ajar sungguh. Kan? Ada macam tu lah. Bila sebut saja nama Muhammad, tu letak tangan kat dada. Sedangkan waktu itu, mereka bukan orang Arab. Mereka tak pernah ke Madinah. Dan Sultan Abdul Hamid, dia pun fikir-fikir, aku tengok orang muka makin rancak tu, suka dengan sejarah Nabi ni. Apa kata kalau kita buat satu pengangkutan khas yang boleh membawa orang-orang nak buat umrah, yang on the way daripada belah Asia boleh singgah, orang kita pun boleh pergi. Jadi ketika itulah Sultan Abdul Hamid rancang satu projek besar. Ini projek last lah.
untuk buat satu landasan kereta api daripada Istanbul pergi ke Hijaz. Dan landasan kereta api ini masih lagi tuan-tuan boleh tuan-tuan pergi tengok. Kalau dekat Madinah tu ada kawasannya, tuan-tuan kena naik bas lebih kurang dalam 4-5 jam. Tuan-tuan tengok masih lagi tertinggal kesan-kesan projek kereta api ni disabotaj di tengah jalan. Sebab kalau projek ni berjaya, maka mudahlah orang ketika itu untuk menunaikan umrah, untuk pergi ziarah, dan perkembangan Islam akan bertambah rancak dan hebat. Jadi diorang nak hancurkan, diorang nak leraikan rel kereta api dan sebagainya pun menggunakan tali barut yang ada lah daripada Syria, daripada Israel, daripada mereka. Saya duk tahu-tahu cerita ni pun bukan sebab saya pandai sangat sejarah pun, sebab saya pergi kat sana. Saya dalam haraman backpacker dengan Mak Dan tu kan. Kalau tuan-tuan tengok, saya pergi tengok depan, oh begini cerita dia. Jadi itulah. Lepas tu kalau tuan-tuan pergi ke Istanbul, saya 5 kali lah. 2-3 kali kerja, kali 3 kali kerja, kali keempat ni bawa mak ayah, kali ke-5 ni bawa lagi keluarga. Sebab pergi ke Turki ni, Istanbul ni, bila kita masuk dekat pekai Istanbul tu, kawasan Sultan Mehmet, kita akan pergi dekat satu kawasan ataupun istana namanya Istana Topkapi. Istana Topkapi ni istana Osmaniyah lah, raja-raja. Tapi dalam istana raja ni ada satu bangunan besar yang mana menyimpan original, bukan replika, menyimpan original barang-barang peninggalan Nabi SAW sejak zaman Osmaniyah sampailah ke hari ini. Tu kadang pergi ke sana tu bukan saja view yang cantik, tapi disebabkan nak bawa, nak tengok lagi barang peninggalan Nabi. Semua pedang sahabat semua masih lagi ada di sana. Tuan-tuan, dan akhirnya Allah Ta'ala memberikan banyak kebaikan kepada Utsmaniyah ketika itu. Itu dalam bab sejarah. Cuma nak kata, dalam kita bercakap dan juga dalam kita menceritakan tentang kehidupan yang berlaku pada ketika ini, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi bawa kepada kita satu sunnah perjuangan yang besar dan satu rujukan yang hebat seperti mana yang kita sebutkan dalam kitab-kitab tadi tu. Sebab itu Syama'il Muhammadiyah, kitab Asy-Syifa dan banyak lagi kan, kitab-kitab sirah, kitab-kitab sejarah Nabi. Kita belajar bahasanya santai dan mudah, anak-anak boleh ikut. Contoh hari ni pun dah mula viral kan. Contohnya berkaitan dengan satu qasidah. Banyak qasidah hari ni. Cuma orang kita ni kadang-kadang, zaman sekarang lah, dulu tak ada masalah pun. Bila bercakap pasal qasidah ni, dia ada banyak pandangan. Dia kata qasidah ni, dia sesat sikit, dia membawa kepada memuji yang melampau. Macam-macam versi lah. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun. Sebab bercakap pasal apa yang boleh, apa yang tak boleh, bid'ah tak bid'ah ni, tak payah cerita sebenarnya. Sebab benda ni zaman Imam Idris Al-Marbawi ni, zaman ratus tahun dulu dah, tok-tok guru ulama Nusantara dulu dah cerita, dah dapat keputusan dah. So zaman sekarang ni bukan zaman kita nak kata ni betul, ni tak boleh, ni bid'ah, ni sesat dah. Bukan zaman dia. Yang sesat banyak lagi benda sesat yang sebenarnya kita kena sesatkan. Benda yang boleh kita baca dan amalkan, kita boleh bawa. Contoh macam anak-anak kita ni kan, anak-anak saya sendiri pun, kita selalu bawakan qasidah-qasidah rindukan Nabi SAW. Main dek duduk sini pun tak apa. Seronok dia berjalan. Contoh kan, qasidah rindu Madinah. Kan semua dah bawa, dah viral. Apa ni, anak-anak kita pun semua dah menyanyi. Dah apa ni, dikongsi dekat masjid, dekat surau. Ada juga yang dah hafal. Di suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah. Lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Tentang qasidah penciptaan Nabi SAW. Tentang bagaimana Nabi berpakaian. Ada pula tentang bagaimana sifat Nabi. Matanya yang terang sangat suka bercela,
nampak yang di belakang dan depan serentak. Jinjang tengkuk Nabi sangat putih melepak. Tiada berdaki umpama pantulan perak. Kan simple, santai. Kita belajar tentang bagaimana ciptaan dan juga apa yang Nabi pakai, apa yang Nabi zahirkan dalam kehidupan Nabi. Jadi, poin yang pertama yang saya nak bawa, ketika kita menyambut Maulid Rasul, amalan dan tindakan kita adalah kita kena bawa kepada keluarga kita, masyarakat kita, kisah-kisah berkaitan tentang cintanya Nabi kepada kita dan kita ni jatuh cinta kepada Nabi. Dalam bentuk yang bagaimana? Kisah-kisah penceritaan. Banyak. Dan kisah-kisah ni, kisah-kisah sahih sebenarnya. Banyak. Kita boleh dapatkan dan kita boleh fahami yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan rahmati Allah, bila kita bercakap tentang sirah dan juga kehidupan Nabi, tak boleh lari kita bercakap tentang sunnah Nabi yang paling besar. Bila sebut tentang sunnah Nabi yang paling besar, Nabi SAW ingatkan kepada kita tentang satu hadis, 4 soalan ataupun 4 jawapan yang besar. 4 petua yang agung. Mudah kita katalah kan. 4 petua yang agung, 4 petua yang mesti kita ada dalam keluarga kita. Ini pentinglah. Sebab hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini kepada Nabi SAW, kalau kita dapat amalkan 4 perkara ni kan, dia cukup istimewa. Dia cukup baik. Tak apa tuan-tuan, biar budak-budak dia berjalan. Saya pernah ceramah, anak saya macam tu, dia bersilat kat sini. Orang ingat kena sampuk. Kita tengah macam mana geram. Citu dah muka. Masa tu tengah keluar cerita Mak Kilau. Kan? Budak-budak semua nak bersilat kan. Dia bersilat, tiba-tiba member kat belakang nampak bersilat. Dia macam kuda kepang. Dia pun terjangkit. Member tu pun datang. Dah ramai bersilat. Lain tajuk, lain bawa pula kan. Tak apa. Nak pakai mikrofon boleh nak nyanyi. Seronok. Tak apa tuan-tuan. InsyaAllah. Baik, sambil-sambil je tuan-tuan, santai je. Kan? Nama pun ceramah perdana. Seronok dia berjalan, nampak. Budak-budak ni dia jarang tempat luas. Kan? Baik. Kalau tak main telefon pula. Pening kepala saya ustaz. Tak bagi berjalan main telefon. Tak bagi main telefon, dia kacaunya kamera tu. Nak buat macam mana? Biar je lah tuan-tuan. Daripada tengok telefon, lagi problem. Baik. So kita balik sunnah Nabi SAW. Yang pertama tadi kita dah tengok dah 2 kitab ni rujukan kita penting. Boleh kat situlah kita tengok cincin Nabi, pakaian Nabi, rambut Nabi, bibir Nabi, apa lagi? Gigi Nabi. Kita belajar pasal tu, kita jadi asyik. Sebab kita belajar tentang satu orang yang sangat cantik. Ciptaan dia sangat cantik. Ma ra'at ainun. Tak ada mata yang pernah tengok dalam hidup dia, kalau dia kata ni cantik, tak pernah nampak cantik. Ini lagi cantik. Nabi Yusuf, cantiknya Nabi Yusuf, handsomenya Nabi Yusuf ini separuh saja daripada apa yang ada pada Nabi SAW. Sikit sangat. Itu pun bayangkan wanita-wanita dah terhiris jarinya seperti dalam surah Al-Quran. Bayangkan Nabi SAW. Itu kata ulama, tatkala kalau kita nampak Nabi, kita bukan pengsan lagi, mati. Kalau kita nampak Nabi depan mata kita, kita tak pengsan, kita mati. Kalau bau wangi Nabi, kita pengsan. Sebab wangi sangat, sampai tak pernah kita bau, kita teruja, kita pengsan, hilang akal. Kalau nampak Nabi depan mata kita, mati kita. Sebab apa kata jangan jadi mati? Sebab terkejut beruk. Beruk pun tak terkejut macam tu. Terkejut yang teramat sangat, sakit jantung kita, sebab cantik sangat orang depan mata kita ni. Ini yang berlaku. Betul bila bercakap tentang penciptaan Nabi kan, Allahu Akbar, seronok. Betul kalau bulan Maulid ni, waktu saya belajar di Mesir dulu. Kita belajar ni suasana tak macam kat sini lah. Bila saya ambil master, seronok belajar kat Malaysia ni kan. Ada meja, ada kursi. Kalau masa saya kat kampus Azhar tu, kalau dapat duduk atas kursi tu, kira malam tu semayang tahajud lah. Kira semayang hajat malam tu kan, mesti dapat punya.
Susah nak duduk atas kursi sebab satu kelas sempit, beribu orang. Duduk kat luar. Arab ni bukan duduk atas kursi, meja pun dia berdiri. Waktu kelas. Meja tak ada meja boleh letak buku, tak ada meja kat tangan. Dan kalau Muslim Maulid ni kita banyak buat program hadis musalsal. Hadis musalsal ni hadis yang diriwayatkan secara bersanad. Jadi kat masa ni ramai ulama hadis. Bila masuk Maulid Rasul akan ada satu hadis yang dia dapat daripada guru-guru dia bersanad sampai Nabi SAW. Maka waktu tu dia akan kumpul, dia akan baca hadis tu, dia akan cerita, dia akan bagi hadis tu pada anak-anak murid sebagai sanad, warisan. Dan dia akan buat makan-makan lah. Yang seronoknya yang pertama dapat hadis musalsal tadi, sanad. Yang kedua dapat makan free. Kan? Dia kalau ceramah tak ada makan tu tak ramai, malam ni makan kambing. Lepas tu kena buat kambing. Flat lain pun datang. Kan? Kawasan lain pun datang. Mana kata tuan-tuan seronok zaman tu. Bila musim Maulid Rasul ni, ya Allah, meriah sungguh. Kalau kat Mesir, dia akan ada perarakan, solawat tak henti-henti, qasidah. Sebab memuji Nabi ni dia seronok. Sebab itu saya teringat satu kelas ketika itu dalam satu pengajian, Tuan Guru Almarhum Harundin, dia cerita, disampaikan daripada Almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Ada orang datang jumpa dia, merayu dan mengaduh sakit, tak sembuh-sembuh. Tapi janganlah jadikan hujah pula. Ni kata, ni hujah lah ni kan, guna ni, tak payah pergi hospital. Janganlah jadi bangau sangat. Bangau minta maaf. Kadang-kadang orang kita dengar ni, ni ustaz ni dah sesat ni, jangan pergi hospital. Bukan, tak, ni kisah. Daripada Almarhum Tuan Guru Harundin, dia khabarkan daripada dalam kelas, disampaikan daripada Almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz, dia cerita. Orang ni datang jumpa Tuan Guru Ni Abdul Aziz, sakit, lemah, adalah penyakit dia. Tok Guru tengok dia, Tok Guru kata, pergi ambil hadis 40. Kebetulan mereka ni orang pondok. Mereka tahulah hadis 40 apa. Kalau kita tak tahu hadis 40, apa yang 40? Kan? Hadis 40, Arba'in Nawawi tu, hadis 40 Imam Nawawi tu kan. Pergi baca. Ayah, baca ulang-ulang depan anak ni. Anak tidur jadikan macam penawar. Dia minta Tok Guru doakan. Dia kata tak payah, kau pergi baca. Balik baca. Alhamdulillah datang balik sembuh. Asbab hadis Nabi SAW. Tu kami di Azhar. Masuk musim peperiksaan, kami akan buat pembacaan hadis Bukhari. Macam mana? Semua pelajar student-student ni kita akan kumpul. Kalau siapa yang kerja Wisma Putra ni dia tahulah kan. Dekat Kahirah ni ada satu tempat lapang. Namanya Dataran Ashir. Dataran Ashir ni belah kanan ni bangunan Rumah Selangor, Pahang, Terengganu, Sarawak, Kedah. Tengah-tengah tu dataran. Ni kerajaan buatlah untuk kita berkumpul. Jadi kita kumpul ramai-ramai, beribu ni. Kita akan baca hadis Bukhari. Hadis Bukhari ni banyak, beribu hadis. Dia macam mana nak khatam satu malam? Seorang baca 5-6 hadis. Bahagi dalam kumpulan, setkan dalam tempoh 1 jam, kita baca serentak. Habis saja, kita baca doa, minta kepada Allah agar Allah makbulkan hajat kita. Nak exam. Ini nak exam. Waktu kami nak exam dulu di Azhar. Semualah budak kiraat, budak syubra, Ustaz Firdaus Firabib yang Masjid Bushra Merebuk tu. Tu best saya lah tu. Di Darul Quran dia syubra, dia Quran pergi ke syubra satu best pergi. Jadi kami budak syubra, kiraat, Daman Uruz Zakhazik, semua kumpul-kumpul, Kahirah semua kumpul, perubatan ke apa, kita buat umpama malam itu kita minta pada Allah dengan hajatnya nak lulus periksa. Tapi dimulakan dengan baca hadis Imam Bukhari. Dapat daripada mana? Almarhum Syekh Ibrahim Katani. Dia ceritakan. Dan benda ni memang real. Kalau kita pergi ke... Di mana makam Imam Bukhari? Yang baru ni PMS pergi tu? Uzbekistan kan? Makam Imam Bukhari dulu tak macam ni. Dulu penuh dengan Allahumma salli ala Muhammad, dengan gandum, dan dipenuhi dengan belalang. Diserang dengan belalang. Orang kampung buat macam-macam suara tak boleh. Akhirnya pada ketika itu orang kampung duduk atas keldai, semua baca hadis Bukhari. Baca hadis Bukhari tu, hadasana, dia panjang sebab ada dia punya sanad tu. Hadasana an Nabi SAW, qala Nabi SAW inna ma'alu bin niat.
Pendek jadi dia. Tapi baca tu, semua orang baca, keliling. Serangan belalang berhenti. Sampai sekarang boleh riwayat kisah ni daripada orang Uzbekistan, pergi ke makam Imam Bukhari di Uzbekistan, di Bukhara, kita boleh dapat cerita. Dan cerita ni sampai ke hari ni diamalkan, dan setiap penyakit-penyakit yang kritikal, antara cara untuk mengubatinya dan hajat yang besar dengan mengamalkan dan membaca hadis Imam Bukhari. Ni. Sebab itu dia petua-petua orang lama ni kadang-kadang kita tinggal lah. Dia macam petua orang lama. Satu video dia pergi dekat pasar, pakcik tu dia jual herba. Dia kata, ada tak ubat lebatkan rambut? Kita kan zaman sekarang zaman gula-gula hex. Topi penuh, atas tak ada. Ada, tapi ubat tak ada. Cara macam mana? Ambil santan. Ambil santan, kemudian ambil rumput pahit. Rumput pahit ni wallahualam lah rumput macam mana orang kampung tahulah kot. Saya pun tak pernah reti. Tapi dalam gambar tu dia buat macam rumput kat luar ni lah, rumput pahit. Ambil, kemudian ramas-ramaskan, kemudian letak kat kepala. Buat. Dalam seminggu tu buat hari-hari. Kena buat berterusan. Rambut makin hitam, rambut makin lebat. Ni orang dulu-dulu punya petua lah. Kan? Jangan kata, kalau buat macam ni tak payahlah kita begini. Tidak, itu petua dia. Macam tu juga kita sebutkan. Dengan membaca hadis Bukhari, dapat mengangkat musibah. Jadi kalau tuan-tuan, paling tidak kalau ada majlis pembacaan hadis-hadis ni kena pergi. Sebab dia miracle. Baca hadis Nabi ni dia istimewa macam baca Quran. Dia istimewa. Majlis baca Quran, tadarus, majlis baca hadis, jangan tinggalkan. Sebab majlis-majlis ni ada miracle dia, ada keajaiban. Atau kalau ada anak sakit, kita pun kanser ke sakit ke kan, kita wa'iyyazubillah. Tapi kalau ada, pergi duduk dalam majlis tu, duduk aja dengar, ambil barakah. InsyaAllah, dengan izin Allah. Ini semua diajarkan oleh para ulama. Siapa yang nak, siapa yang kata tak betul, dipersilakan. Wallahualam, kita tidak memaksa untuk menerima pandangan. Baik tuan-tuan, bila sebut pasal hadis ni tadi, jadi saya nak sebut pasal musim maulid. Di waktu saya belajar dulu, ni kenangan lah. Sebab itu bila sebut tentang majlis maulid waktu saya di Mesir, itulah keadaan-keadaannya. Baca hadis pagi, petang, siang, malam. Berkumpul pagi-pagi sampai ke lewat malam kita dah keluar. Sebab seronok nak meraihkan hari kelahiran Nabi. Alhamdulillah, saya rasa surau ni antara yang paling awal buat ceramah Maulid Rasul. Saya esok baru start flight ke Sabah. Jemputan daripada Sabah, Pitas, Kota Marudu, Ranau, sampailah hari Sabtu. Sambutan Maulid Rasul peringkat Sabah. Kemudian berterusanlah sampai ke cuti sekolah. Tapi permulaannya kalau jemputan saya kan Maulid Rasul, malam ni di Surau Kasturi. Hebat lah. Yang main-main tau. Piu Amin. First ceramah Maulid Rasul kat mana? Surau Kasturi. Lama. Lain macam. Kan? Jadi sebab itu boleh jadi kenangan lah. Baik tuan-tuan. Sebagai penutup. Allah dah 8.40. Tak boleh lama-lama. Ceramah ni tak boleh lama tuan-tuan. Lama-lama bengkak kepala, perut lapar. Tak boleh lama-lama. Saya pun tak suka ceramah lama-lama tuan-tuan. Sebab saya pun lapar. Wallahualam, dalam satu hadis Nabi kata, kita pegang 4 perkara ni tuan-tuan. Nabi kata, ya ayuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil laili wan nasun niyam, tadkhulul jannata bisalam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dalam riwayat yang lain daripada Allah ibn Salam, yang saya baca kat ini daripada Abu Hurairah, Nabi SAW sebut 4 inspirasi yang kita nak ambil pada malam ini. Di tengah-tengah cahaya yang kita nak hidupkan dalam kegelapan, 4 perkara ni jangan tinggal. Yang pertama, wahai sekalian manusia, sebarkan salam. Bagi salam lah. Kan, afshus salam, sebarkan salam. Sebab itu hukum menjawab, memberi, semua kita dah tahu. Bahkan kalau kita ni pergi satu majlis, jumpa dengan orang, bagi salam. Salam ni doa. Orang yang tak kita kenal pun kita bagi salam. Jadi balik rumah kejap lagi bagi salam. Rumah tak ada orang pun bagi salam. Kerana salam ni 2. Yang pertama, mendoakan kebaikan orang. Dan yang kedua, disyifa. Diubat. Kalau rumah tu ada problem, ada masalah, bagi salam. InsyaAllah rumah tu akan sembuh. Bahkan, kalau kita pun diajarkan dalam rawatan Islam pun, kalau dalam gangguan ni, orang yang merasuk-rasuk ni kena bagi salam dulu. Assalamualaikum. Kan, dia jawab tak jawab nombor 10. Tapi hari ni pun kena jaga-jaga tuan-tuan. Bila sebut, kebetulan saya dah cerita pasal rawatan Islam ni, kita kena tengok. Sebab zaman sekarang ni paling mudah nak buat duit jadi bomoh, scammer.
Betul. Dekat TikTok, yang paling level tinggi dia punya followers, dia punya viewers, dia punya gift, dia bomoh. Agak-agak tuan-tuan nak pencen awal, tak tahu nak buat apa, ada TikTok jadi bomoh. Bukan bayar pun, pakai kopiah janggut sikit kan, pakai jubah. Janggut tak apa nak ada ni, tumbuh aja tak apa nak elok. Cukur balik, nak bagi cantik. Nak bagi elok potong pendek sikit, nak bagi panjang tak jadi. Kan? Jadi siapa yang ada janggut-janggut panjang tu dah boleh daftar jadi bomoh. Buat pendaftaran dulu tak apa, pendaftaran percuma tuan-tuan. Satu tempat ni nak masuk saja jumpa bomoh tu 150. Consultation macam pergi Columbia Asia. Habis tu dik, kan, cerita kat dik ni pula. Habis tu keluar wajib pula ambil air sebab 150 tu dia dah package. Oh package, seronok lah. Jumpa rawatan, doa, gedebak debu herba dengan air tawar. Air tawar minum kat situ. Bila minum pening makcik tu, bergoyang aja kepala. Makcik rasa macam mana? Melayang. Maknanya betul, dia tengah melawan. Balik, makcik ni kata lepas habis sebotol minum. Sebab makcik tu dah mula melayang, dia seronok pula. Dia bukan sebab nak hilangkan hantu tadi, dia mula melayang. Dia steam naik, lain macam. Polis serbu, AADK serbu, rupanya jus ketum ni bagi. Betul lah orang melayang. Makcik tadi dah ketagih. Kedai kena ambush, mana nak cari stok? Jenuh. Ni tuan-tuan, benda berlaku. Tengah buat live dengan orang kena rasuk. Yang kena rasuk tadi pula, tengah-tengah minta maaf ya, kena join live. Join live, tekan. Pandai pula jin tu tekan join live. Ni cerdik hantu zaman sekarang, tuan-tuan. Lepas tu kena jaga-jaga, tuan-tuan. Kita ni kalau sakit, betul, kita ni tak ada pilihan. Mana orang kata kena pergi, kita pergilah. Tapi kadang-kadang kena tengok. Takut boleh merosakkan akidah. Hari ni orang kata kan, kita akidah semayang elok. Semayang asyhadu an la ilaha illallah macam-macam kita buat. Bila hantu syaitan tu bercakap, kita boleh percaya pula. Kamu daripada mana? Surau Kasturi. Tingkat berapa? Tingkat 3. Sebelah lift. Dah. Aku dah cakap dah, dia ni tak betul ni, kurang ajar, memang dengki dengan aku ni. Mak, kita percaya. Nabi kata apa? Man ata kahinan, siapa yang datang bertemu dengan bomoh. Bertemu aja tau, tak buat apa-apa servis lagi. Datang bertemu aja, Nabi kata 40 hari amalan tak terima. Apatah lagi kalau kita duk dengar cakap dia, kita meyakin dan setuju pula apa yang dia cakap. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, nak kata dalam rawatan Islam kena berhati-hati. Sebab takut-takut dia boleh membawa kepada rosak akidah. Itu salam, doa dan juga syifa. Yang kedua, wa'atimut ta'am. Sunnah Nabi yang paling besar adalah bagi makan. Nabi kata, afdalul jihad. Ataupun ayul Islam khair. Apakah dalam Islam ni yang paling baik? Nabi kata, tut'imut ta'am. Wa taqra'us salam. Bagi makan pada orang, bagi salam ke orang. Bagi makan. Bayangkan hari Jumaat, setiap hari Jumaat akak-akak, saya tanya akak-akak, hari Jumaat dekat masjid, apa makanan yang ada kat luar? Pisang. Betul tak? Sebab itu abang-abang dengar khutbah, keluar tak jadi orang, jadi monyet, makan pisang aja. Dia tak jadi orang. Cuma kat luar tu letak carbonara, spaghetti olio, letak kat luar. Zeus Cafe, 50 cup kat luar, latte, cappuccino, americano, macchiato, menyebut pun susah nak kena ingat. Confirm kalau kat luar tu 10 cup, 50 cup, Tok Imam dah ambil 25 dah untuk AJK. Tengoklah kalau ada kopi kat luar tu, Tok Imam punya baca khutbah macam mana, mengentak-ngentak tongkat tadi tu. Sebab itu tuan-tuan, nak katanya bagi makan ni pahala besar. Orang kita nampak pahala ni sekadar sedekah, bagi duit, bagi cek. Nak mulakan itu mungkin berat, tapi mulakan dengan bagi makan. Akak-akak balik esok, ada tepung, ada minyak sikit, kacau-kacau buat cucur. Mari kat jiran lah, tipah, cucur udang. Kita pula jadi jiran, janganlah jadi orang kata kurang ajar kan, di belik-beliknya, tak nampak pun udang, kata cucur udang. Marah member tadi. Habis kalau cucur badak, ada badak dalam tu. Badak betul dah bergaduh. Mana kata tuan-tuan, bagi makan. Banyak kan bagi makan. Sebab tu orang dulu-dulu kan,
Sekarang bulan puasa dah tak ada dah. Orang dulu bulan puasa, kita tak masak apa pun. Bila Ramadan je penuh. Bahkan bukan puasa, Isnin Khamis. Kalau ingat tak zaman kita dulu, Isnin Khamis dah tahu dah. Oh, ni mesti ramai orang puasa. Macam-macam kuih ada, bertukar-tukar makanan. Kadang-kadang pinggan pun bertukar. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, budayakan balik sunnah bagi makan. Dia simple je. Orang kita hari ni nak sedekah besar-besar, nak sedekah bagi makan pada orang. Yang kedua, bila sebut pasal makan, makanan inilah yang sebenarnya menjadi ubat bahagia dalam rumah tangga. Makanan yang halal, bebas syubhah. Dan makan bersama, itu ubat dia. Lepas tu kadang-kadang kita sedih tengok kedai-kedai makan kan. Kedai mahal-mahal, makan pun mahal-mahal. Tapi atas meja semua tengok telefon. Mak, ayah telefon. Kan? Akak-akak pagi-pagi baca Quran. La tahzan. Malam-malam, la taghdab. Hadis. Malam sikit, la zada. Kacau. Kan? Tengok telefon kan. La juga. Tapi la zada. Sebab itu abang-abang, kakak rahmati Allah, banyakkan waktu makan bersama. Yang kedua, amalan cara makan Nabi. Makan yang mudah, makan yang ringkas. Dan makan caranya para ulama ajar, tak tahu sebut banyak kali dah. Ni bahagia ni. Makan suap, menyuap. Simple je. Semua orang cerita benda sama. Saya ingatkan balik. Kebetulan sunnah Nabi. Oh, romantik macam Nabi dengan Khadijah. Nabi dengan Maimunah. Akak-akak bila dah sampai abang suapkan akak. Senyap. Abang-abang masa zaman makan beradab, Ustaz, sekarang dah biadab jadinya. Kata dia kan. Lepas tu amalkan makan suap menyuap. InsyaAllah tuan-tuan, bahagia ni tuan-tuan kan, benda paling mahal lah akhir zaman. Sebab orang hari ni tengok bahagia dekat posting Facebook, Instagram, TikTok. Dia pergi holiday tak? Dia tukar kereta baru lah. Bahagia diukur dalam Facebook, dalam media sosial, membohong. Saya pernah jumpa orang yang asyik tonjol-tonjol bahagia ni tuan-tuan. Sebenarnya tak pun. Penipuan. Hanya marketing semata-mata. Jadi apa yang tuan-tuan ada, bahagia yang ibu ayah ada, kekal dengan bahagia tersebut. Syukur dengan apa yang ada. Yang ketiga, wasilu silatil arham. Hubungkan tali silaturahim. Benda yang paling besar Nabi kata, la yadkhulul jannah al-qata'. Tidak masuk syurga pemutung ataupun pemutus silaturahim. Lepas tu kita kat tempat-tempat kita ya, dalam ahli qaryah kita, kalau ada yang sakit pergi ziarah. Man kana zara maridan kana dhamina minallah. Barang siapa yang sakit kita pergi ziarah, Allah Ta'ala jaga kita, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Ziarah orang sakit je. Pergi ziarah. Jangan nak nunggu ada AJK, kutipan, sumbangan. Tak, pergi dulu ziarah. Sebab orang sakit ni kadang-kadang dia dah tak nak apa dah. Dia nak orang datang tengok dia, bagi simpati dekat dia. Kita tak sakit lagi. Kalau kita dah sakit terlantar, pakai pampers waktu tu, duit apa dah tak boleh guna dah. Nak makan pun tak boleh, tak berasa apa. Tangan kebas, nak menggang pun tak boleh. Yang kita nak orang datang doakan kita, senyum dengan kita, nyembang dengan kita. Kalau kawan-kawan lama kita sakit, pergi datang jumpa dia, buat lawak, buat kelakar, cerita zaman muda-muda, berenang, berkubang semua. Oi, seronok dia. Sebab itu pergi ziarah orang sakit, ziarah panjang silaturahim. Jangan sampai satu tahap, ada satu tempat, balik, surau, kawan angkat tangan, Assalamualaikum. Dia buat tak tahu. Balik rumah, orang rumah dia nampak, bang, kenapa tak jawab salam kawan ni tadi? Malas aku jawab salam. Tengok depan rumah ada bendera apa. Lain bendera, member tu MU. Kita Arsenal. Saya Liverpool lah contoh kan. Jangan faham kod lain. Tapi ada juga yang kod lain tu kan. Kerana lain warna, lain pasukan, bergaduh. Bermusuh. Tak nak menjawab salam. Ni jangan. Sebab kuatnya kita pada silaturahim, perpaduan. Haram umat Islam mengajak manusia lain, umat Islam juga kepada perpecahan. Bahkan orang Islam, kalau jumpa orang bukan Islam, ajak kepada perpecahan, berdosa besar. Walaupun tak ada untung apa pun. Kalau dia berpecah ke, dia bersatu ke, kita tak ada apa. Bahkan kalau kita ajak orang Islam sama kita, berpecah belah, lagi dosa besar. Pemutus silaturahim lah. Cerita buruk orang tu, sampai orang benci dengan satu orang. Cerita jahat pasal orang tu, sampai orang tak datang ziarah dia, orang tak suka dengan dia, putus silaturahim dengan orang tersebut. Dosa besar. Kalau kita nak bercakap pasal apa pun, cakap pasal polisi. Jangan cakap pasal peribadi.
Bergaduh dalam politik ke, ekonomi ke, apa ke, warna ke, lambang ke, bergaduh kerana polisi. Is okay. Jangan bergaduh pasal peribadi. Dia tak boleh jadi pemimpin kita, perut dia boncit. Jangan. Dia tak boleh jadi pengerusi surau sebab apa? Mata dia sebelah rabun. Tak boleh. Jangan sentuh peribadi. Sebab itu tidak memberikan apa-apa manfaat pada kita dan mendatangkan perpecahan. Perpecahan adalah racun besar bagi umat Islam. Sebab itu Gaza hari ini ditindas. Apa yang bagi dia hebat? Bukan sebab dia ramai. Bukan sebab senjata dia bagus. Sebab umat Islam berpecah belah. Sebab itu apa sahaja benda yang menyebabkan orang Islam ni bersatu, orang putih, orang barat, dia dah mula pecah dah. Kerajaan campur, hapuskan. Kerajaan temasik, hapuskan. Jangan ada. Sebab kalau orang Islam, Melayu ni berkumpul seluruh kawasan Nusantara, mereka buat kumpulan mereka sendiri, kita tak selamat. Pecah perintah. Akhirnya kita kuat, mereka pecah-pecah, mereka gaduh mazhab, mereka gaduh pasal sujud tak sujud, kunut nazilah tak kunut nazilah, kunut semayang tak kunut semayang, mereka gaduh pasal apa lagi? Pasal tahlil tak tahlil, mereka gaduh pasal qasidah tak qasidah, biar mereka gaduh. Kita serang mereka. Kita bunuh mereka. Biar mereka gaduh. Sebab pergaduhan dan perpecahan umat Islam bonus kepada orang barat. Itu yang dia nak. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, jauhkan daripada perpecahan. Khilaf dalam mazhab itu rahmah. Dekat Azhar, dekat Mesir, ada satu masjid. Nama masjid dia Masjid Mazhab. Masjid Mazhab. Masjid itu ada 4 dewan. Dan 1 dewan besar. Hujung dewan Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali. Mereka belajar dalam tu. Bergaduh luar pintu ni. Maliki tak sah semayang sebab kamu ni semayang duduk. Tak, kami duduk maksud semayang sunat. Semayang fardu kami tak duduk. Salah tu batal. Bergaduh ni kat depan pintu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semayang sekali sama. Sebab yang dia pergaduh tadi ilmu. Bila duduk dekat dalam satu saf, semua bukan berfikir mazhab itu, mazhab ini, ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan boleh pergi. Di Mesir, masjid itu ada 4 dewan. Di setiap penjuru dan tengah-tengah satu dewan besar. Masjid dia tak menggunakan speaker. Dia pakai sound engineer yang hebat. Kubah dia boleh melantunkan suara. Subuh, Syafi'i azan. Zuhur, Maliki azan. Begitulah berterusan. Tak ada gaduh. Tak ada pecah. Sebab itu hari ini tuan-tuan, jangan hidup dalam perpecahan kerana itu merugikan kita. Dan yang keempat, sebagai penutup tuan-tuan, 4 minit yang terakhir minta maaf. Wasallu bil lail wa nasun niyam, semayang malam waktu orang tidur. Semayang tahajud ni tuan-tuan, antara sembahyang yang paling banyak ditinggalkan di akhir zaman ni, sekarang ni. Dan semayang tahajud ni kalau boleh kita kena jadikan dia, kalau tak semayang kita susah hati. Macam semayang fardu lah. Kalau kita tinggal, kita susah hati. Orang Perak kata libang libu rasanya. Tak senang hati. Dia nak semayang tahajud ni tuan-tuan, dia bukan nak kena buat 8 rakaat, bukan nak tasbih, bukan tak. Maintainlah buat 4 rakaat. Buat 2 rakaat pun tak apa. 5.50 masuk subuh, 5.30 tuan-tuan bangun semayang, gedak-geduk lepak tengok telefon semayang, dah pukul 6 subuh. Dapat tahajud, kena buat. 2 rakaat sebelum subuh tadi lain ni, 2 rakaat atau 4 rakaat niat tahajud. Kena buat tuan-tuan. Sebab tahajud ni, apa saja yang tuan-tuan baca dalam tu, umpama melepaskan anak panah daripada busuk, tepat pada sasaran. Dan saya nak tuan-tuan baca dan amalkan doa ini daripada riwayat Imam Tirmizi, bila tuan-tuan baca ketika bangun tahajud. Jangan tinggal. Dan insya-Allah kebaikan ni datang mencurah-curah. Banyak sangat baiknya datang. Ya Allah, tak tahulah kita ni buat amal apa, tapi ada saja benda baik datang. Doa daripada riwayat Tirmizi, doa bila mana tuan-tuan habis tahajud, bangun tengah malam. Orang perempuan pun boleh baca kalau dalam uzur, tak salah. Dia zikir, dia doa boleh baca. Tak boleh tahajud, baca pagi-pagi. Tuan-tuan nak keluar dalam kereta, letak kat kereta pun tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna wala tanqusna. Kita baca sama-sama boleh tuan-tuan. Allahumma zidna wala tanqusna wa akrimna wala tuhinna
wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wardina warda anna. Ni doa selalu Datuk Imam baca kan. Ya Allah, tambahkan kami, jangan kurangkan kami. Muliakan kami, jangan hinakan kami. Bagi kat kami, jangan halang kat kami. Berikan kebaikan kepada kami. Wa athirna, pilihlah kami ya Allah, pilihlah. Kerana kalau jawatan tu elok untuk aku, pilihlah aku ya Allah. Kalau itu bagus untuk aku, pilih untuk aku ya Allah. Wala tu'thirna, dan janganlah pilih kami benda yang tak elok. Wardina warda anna, redalah kami ya Allah dan kami reda pada engkau ya Allah. Doa ni ulang-ulang. Allahumma zidna wala tunqusna warhamna wa akrimna wala tuhinna wa'tina wala tahrimna. Baca ulang-ulang tuan-tuan. Kadang-kadang benda yang kita tak nak dapat, benda tu baik. Kadang-kadang kita nak sangat benda tu, patut orang lain duduk, kita pula duduk kat situ. Doa ni sangat baik, kebaikan mencurah-curah. Dan kalau tuan-tuan amal insya-Allah pada tiap-tiap malam, solat pada waktu malam, amal hari-hari, Allah Ta'ala ubah hidup kita 360 darjah. Sampai bila kita nak duduk dalam keadaan sebegitu rupa, ubah hidup kita, ubah dalam keadaan Allah Ta'ala tambahkan manfaat dan kebaikan untuk kita. Baik tuan-tuan, insya-Allah jawapan kepada keempat-empat tadi, bagi salam, bagi makan, silaturahim, solat malam, tadkhulul jannata bisalam. Masuklah kamu dalam syurga Allah dalam keadaan sejahtera. Apa lagi kita nak? 4 tadi petua Nabi dah bagi, kita amalkan sama-sama. Wallahu a'lam tuan-tuan, saya pun tak boleh lama. Anak saya warded dekat hospital kerana semput, saya tak boleh lama juga. Alhamdulillah hadir juga saya pada malam ini. Esok nak pergi Sabah pula. Kan banyak urusan dan yang tertangguh dan sebagainya. Moga-moga hujan itu memberikan kebaikan pada kita. Saya 12 bulan awal tahun lepas, pagi 12 Rabiul Awal, malam tersebut 3 pagi ayah saya meninggal dunia. 3 pagi ayah saya meninggal dunia. Pagi 12 Rabiul Awal tu 28 September 12 Rabiul Awal, cuti hari itu kan. Saya kebumikan ayah saya. Malam tu ada ceramah perdana Maulid Rasul. Malam esok berterusan seminggu tu. Ayah saya meninggal, saya jaga ayah saya sebulan di HUPM. Kemudian elok kejap sebulan, Allah Ta'ala bagi hadiah kejap. Kemudian duduk ICU di Kajang 4 hari je. 4 hari je. Kebetulan masa dia sihat tu, saya dah ada kat Langkawi dekat Bintulu. Masuk ICU tu waktu saya 1 hari kat Bintulu. Hari kedua tu baru saya pulang. Duduklah dekat ICU. Dan malam sebelum dia nak habis tu, selawatlah dalam ICU tu. Kan ya, ni malam ni kita Maulid Rasul ya, malam tu Rasul ni. Kita selawat sama-sama. Pagi esok tu kami mengemumikan ayahanda saya di pagi 12 Rabiul Awal. Pada umur ayahanda saya 63 tahun. Jadi insya-Allah lah, moga-moga Allah Ta'ala berikan banyak kebaikan pada almarhum ibu dan ayah kita yang banyak berjasa pada kita. Wallahu alam, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma 'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu